Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam Jawi Pulih, tuan-tuan pemuda Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh maghrib berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Pada malam ini tuan-tuan kita tengok tajuk baru tuan, iaitu kita tengok tajuk minggu lepas ni bab yang lain, dan tajuk ni bab jenazah tuan. Cerita apakah dalam bab ni, apakah larangan tentang jenazah ni, waktu bila sebenarnya jenazah yang Nabi larang, dan ini larangan mengharap kematian. Kemudian kalau memang ujian pula sakit demam ni macam mana, dan rupanya kita tajuk minggu depan kan tentang sakit demam ni. Kita jangan mencela demam kan. Jadi apakah kelebihan tentang demam ni? Memang demam ni sakit, tapi di sebalik demam tu rupanya ada benda besar yang Allah nak bagi kita kan. Jadi itu salah satu dia lah. Cuma tajuk kita hari ni berkaitan dengan larangan mengharapkan kematian. Betul kita nak mati. Ingat mati ni benda yang mana orang yang berakal, yang berilmu ni dia sentiasa mengerti mati. Itu betul. Tapi cerita tajuk orang ni sikit-sikit main ujian, matilah aku, baik aku mati. Dia mengeluh, main saja benda, baik aku mati, aku nak mati cepat. Dia minta lagu tu pula. Dia cerita dia macam mana Nabi larang orang yang mana yang mengharapkan kematian ni. Betul ingat mati, betul kita nak mati, tapi macam mana cara dia? Kalau nak mati ni macam mana kita sebut dan sebagainya tuan-tuan. Sebelum saya beri tajuk ni, kita tengok tuan bab jenazah ni. Apa tu Allah SWT Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 156 ayat dia, wala nabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita diuji saja musibah, apa yang Allah kata, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah ataupun kepayahan, dan lalu mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan hanya kepada Allah, dan kepada Allah lah jua kami kembali. Kita ni Allah punya, kita mai daripada Allah, kita balik pun kepada Allah. Jadi kita hak milik yang ada ni sementara tuan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah ajak kita dah, musibah saja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So dia kata apa saja musibah, kita orang Melayu kita bila mati baru sebut inna lillahi. Betul lah tu. Tapi rupanya tak mati pun boleh sebut kan. Musibah, sakit demam, jatuh kat insiden ke apakah, sebarang musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat dia. Itu tempat yang patut kita sebut tuan. Yang kedua tuan, kematian ni tak mana-mana ada. Pergi mana-mana pun ada. Dia akan cari kita tuan. Jadi tengok dalam gambar ni, apakah cerita tentang kematian ni tuan. Tengah ada berucap, pemain ni jatuh mati. Nyawa putih. Ada hari annual lah apa-apa, anugerah, jatuh mati. Ni tengah ada upacara, dia bagi penyampaian. Sebab apa tahu kata mati? Lepas habis rancangan tu, keluar berita sekian-sekian mati. Bawa kapal terbang tuan. Kita itu helikopter tuan, jatuh tuan. Dua atas ni meninggal di atas kapal terbang tuan, sambil bawa sakarat tengah bawa terbang tuan. Dah tengah buat live tuan, rancangan live. Baca berita meninggal. Dia undang. You okay?
Apa saya nak abang tuan? Tak mana-mana kita pi, ajar bahasa mai. Melayu ke, Cina ke, orang putih ke, dia akan main cerita tuan. Mereka mau ni. Kena bersedia tuan. Kalau dalam proses tuan, banyak tadi ada yang mati jatuh ke depan, ada yang jatuh ke belakang, macam cara. Cuma kesihatan sebut tuan, tak tahu Allah Alam lah. Betul-betul, kalau kita sakit jantung, kita akan pegang jantung kita akan roboh ke depan. Kalau kita darah tinggi, kita melewang, kita pening, kita akan jatuh ke belakang. Itu dia punya asbab lah nak abang kata. Kok mana jatuh mati ya, depan belakang ke, meninggal. Itu cerita dah. Jatuh ke meninggal apa lemah ke terbakar ke insiden, itu asbab je tuan. Itu kita fikir tuan. Kita fikir lah ni bersedia tak bersedia bekalan kita. Tu yang penting. Nak pergi ke sana nanti cukup dah bekalan kita. Kalau pergi kenduri tuan, kalau nak pergi berkelah pun bawa bekal. Makan kita pagi ni cukup dah. Berapa orang? 5 orang, 6 orang. Berapa hari? Sehari contoh. Ni duduk kat akhirat tuan selama-lamanya. Jadi kena bawa bekalan itu penuh tuan. Jadi pada patut dia tengok bekalan kita lah ni cukup dah cukup. Okey, kedua tuan, iaitu hadis daripada daripada Tirmizi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan. Apa dia tuan? Pemutus kenikmatan ni mati tuan. Makanan sedap, paling sedap. Tak mana kita pergi cari. Kan? Tak mana seronok tuan. Pilah dengar apa-apa pun. Oh tahun ni semua nikmat ni seronok. Tapi lah kali tuan, apa kemuncak dia? Mati habis tuan. Sedap tahu mana, best tahu mana, syok tahu mana, habis. Mati ni habis cerita. Kaya ke apa ke, dia pemutus ke apa, kenikmatan ni mati tuan. Itu jadi hadis ini tuan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Okey tuan, bersedia tak kita tuan? Kalau ni nak mati ni tuan. Contoh hari yang kedua. Kita bangkit pagi-pagi tuan, kan, hari demi hari, matahari naik, tenggelam, esok bangkit pula, naik tenggelam, umur sehari, umur 2 hari, umur setahun, umur 10 tahun, umur 20, 30 lah, 40, 50, 60 tuan lah ni, mungkin 80 tahun contoh. Kita tak tahu nak mati bila tuan. Ni dunia tuan. Masyarakat kita pergi bekerja sebagainya, kan, ni kehidupan kita harian. Dan esok ada lagi. Cuma kita ni esok tu ada tak? Itu soalan kita tuan. Itu tuan. Di dunia tuan. Ini kehidupan dunia. Okey, saya bersih tuan. Kita cepat sikit. Okey. Tetapi tuan apa dia tuan? Walakin apa dia tuan? Contoh tuan, gambar ni. Kita main bola tuan, sihat badan. Baru ni pun Maradona tuan meninggal tuan. Tu Diego Maradona. Bagi gol apa, pakai tangan apa. Dulu ni. Wallahu alam lah. Nampak tu kan? Kita senaman, sihat. Budak-budak lah, pergi main futsal. Kita pun kena jogging petang-petang. Bagi apa? Doktor kata kena berjalan ni. Kena ambil tenaga, kena buang peluh sikit. Kita pun sayang kesihatan kita. Tapi nampak tuan, ni sihat ni. Tengah main bola tuan. Fit tuan. Hari-hari main bola tuan. Lari lah, jogging lah, macam-macam. Ada yang berenang sebenarnya. Bila main mati tuan, dia tu. Habis tuan. Jadi bila main ajar tuan, tak kira tak mana. Sihat ke, kuat ke, sakit ke, demam ke, itu asbab kita tuan. Tapi maut tu masa tu yang penting. Sampai tak sampai. Lagi tak sampai, tak boleh kita percepat. Tak boleh kita perlambat, tak bersedia lagi. Dia akan main tepat pada masanya. Jadi ni tentang kematian. Tuan, kawan-kawan boleh tengoklah. Oh sahabat aku sebagainya. Ni tuan, cerita kita apa dulu ni. Wrestling, Stone Cold lah, macam-macam. Rock apa semua tu. Kan, Hulk Hogan tu kan, saya ingat ni. Tu dia baling orang tuan. Kuat tak kuat? Tadi dia limpak orang tuan. Lepas tu apa ini tuan? Dia orang tak limpak pun. Apa ini? Jatuh tuan. Tadi dia limpak orang. Kuat tuan, hebat. Tak sangka, kawin orang. Tapi bila main tuan, mata terbuka tuan, habis maut tuan. Tu sakarat tuan. Jadi tuan perasan tak? Soalan tuan. Tuan perasan pasal apa orang mati banyak muka mata terbuka. Mata dia terbuka, dia tengok atas. Ataupun dia terbuka mata, dia ikut. Sebab ada dalil tuan, bila meninggal ni, roh kita ni akan naik ke atas. Sebab ada dalil kata, roh keluarlah jiwa yang baik keluar dengan elok. Kalau jiwa yang kotor, keluarlah jiwa yang kotor. Akan direntak sebagainya. Tapi roh tu kan pergi ke atas. Kemana tuan? Jumpa Allah tuan. Tapi roh yang tak beriman ni sampai ke langit tuan, jumpa malaikat. Awal-awal lagi kena reject dah tuan. Bayangkan, tu jiwa yang elok tuan, dia akan pergi jumpa Allah tuan.
Betul kan? Meninggal saja tuan, mata tu lazimnya akan terbuka biasa tuan. Okay, apa kerja kita akan tutup mata tu tuan. Itu tugas kita. Oh dia ni mata terbuka terbeliak ni. Buruk ni dah. Dah. Memang lagu tu orang kebanyakannya tuan. Ni dia kata jangan hina pula. Mayat ni mata terbuka sebagainya. Tak, memang lagu tu kelazimannya. Okay, kita yang tahu tuan. Ni sama juga lah. Ni meninggal habis. Ni sama lah. Dekat mesyuarat ke, perbahasan ke, apa tu dekat apa tu Dewan Undangan ke, Dewan Negara ke, duk parlimen bahas ke sebagainya. Contoh. Dia kan macam kita. Tadi pada bola. Tadi duk main apa? Main wrestling dan gusti. Ni bersama. Duk bagi ucapan sebagainya. Tengah bagi. Meninggal kan. Maksudnya maut akan cari kita. Sampai masa aja tak boleh percepat atau perlambat sesaat. Dia cari kita. Tak mahu kita berada kan. Ini bersama. Ini kes yang keempat. Duk bagi kutubah, bagi kuliah sebagainya. Kan? Kuliah sebagainya. Kan? Tak kira lah siapa pun tuan. Sampai aja tuan. Meninggal tuan. Habis nyawa tuan. Mudah tuan. Ni yang sifat tuan. Jadi yang game ni yang akhir tuan, game mudah pula tuan. Tu dia. Terbalik kereta tuan. Pusing kereta berapa kali tuan? Tu dia 10 kali 20 kali pusing dah tuan. Ni apa dia tuan? Ni cerita depa ni rih haram tuan. Di mana ni? Negara Arab mana tu? Semua pakai jubah. Tu ingat orang Arab ni baik lah. Sama dengan kita lah, baju je Arab. Pakai jubah dia pun. Kan dia imam dengan kita. Nampak tak? Tak mana pun sama lah. Iman tuan. Nampak tu? Dia betul-betul lori kereta tuan. Nampak? Kereta ni lost control. Pusing. 1 kali. Kita kira ya. 2 kali. 3 kali pelambat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas kan tuan? Lagi apa yang keluar tuan tu? Ni. Nampak ni? Kain ke apa tuan ni? Orang tuan. Orang keluar kereta tu. Ni pada ni. Belah kiri tak silap ada orang ni. Bayangkan. Kita manusia di sisi Allah tak ada apa pun. Kosong tak ada apa nilai. Yang ada apa dia? Iman tuan. Tu iman kita ni. Main semayang ni, puasa ni, zakat ni. Itu beza kita dengan orang kafir. Kalau abang tuan, kan? Hebat tak hebat? Tak ada. Manusia ni lekeh. Tak ada apa di sisi Allah ni. Sama saja. Tapi add on kita ni. Iman kita, kebaikan kita, apa tu, ibadah kita, itu yang berbeza kita dengan orang lain. Ni bersama ni meninggal tuan. Duk itikaf masjid, jatuh bulan, sujud lama tuan. Ni pun meninggal tuan. Meninggal kan dia sembahyang duha tuan. Rupanya meninggal tuan. Ni pun sama. Okey, tu lagi tuan. Mati adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia ni. Hebat lagu mana, seronok lagu mana, syok lagu mana ke? Tak. Mati habis cerita. Nabi memerintahkan untuk perbanyakkan niatnya. Nabi kata, ingatlah kematian, ingatlah kematian. Orang yang sentiasa mengerti kematian, jika ia termasuk orang yang banyak harta, maka ia menimbulkan rasa zuhud masa diri dia. Tak serakah, tak dipulut. Sebab apa? Dia tahu harta tu tak boleh buat mati. Kalau dia kaya lagu mana pun, dia tahu harta kaya aku ni ada hamba orang lain sama. Zakat bagi, sedekah sebagai infak bagi, sebagainya. Dia buat kebaikan. Sebab apa? Dia tahu dia milik tu tak pergi mana pun. Dia akan bawa ke mati ni sebab amalan soleh dia. Jika ia orang miskin, tak ada harta, maka ia akan menjadi orang yang qanaah, cukup apa yang ada. Alhamdulillah, hari ni rezeki. Walaupun dapat RM1, RM2, RM10, RM100, Alhamdulillah. Sebab apa? Cukup bagi dia daripada orang yang tak ada. Jadi orang kaya, dia takkan pulut serakah, takkan berbangga diri. Tapi perlu orang kaya ni. Sebab apa? Dia akan tolong orang Islam kita, bantu zakat, haji sebagainya kan. Boleh bantu buat macam-macam. Perlu orang kaya. Tapi dia tahu kaya dia tu bukan untuk nak pergi ke dunia ni semua ni selama-lamanya. Dia guna harta dia tu untuk ke akhirat. Itu yang penting. Kalau dia miskin, cukup rezeki untuk orang ni, Alhamdulillah. Daripada kita meminta-minta pada orang tuan. Okey, contoh tuan. Ni belum ajar pula. Apa tuan? Ni kereta rally tuan. Bawa laju ni terbabas. Mereka ni tengok tepi jalan. Apa je tuan? Laju ni terbalik tu, pusing tu. Apa? 1 kali lipat, 2 kali lipat. Ni budak perempuan ni. Nampak? Nyawa ni berada di hujung lah. Kalau tak mati tuan. Kalau mati habis ajal. Tu nampak kata maut ni di tangan Allah tuan. Sebab tu kita baca doa tuan.
Cuma mereka ni doa tak doa, pergi cari penyakit, dia pergi tunggu reli, tawan Serta kita ni, kita baca doa hari ni. Keluar kereta, nak main masjid, nak keluar sekali lagi balik, sebagainya. Mula dengan doa tu. Sebab doa ni, antara boleh Allah ubah benda tu daripada ada kepada tak ada. Ataupun ada juga insiden, tapi sikit dan sebagainya. Jadi, semua tu dengan doa kan. Pentingnya doa ni. Seseorang yang menyertai kematian, ia akan banyakkan istighfar tuan, dan bertaubat serta memperbanyak amal soleh. Kalau kita ingat mati tuan, istighfar kita hari-hari. Dia banyaklah itu ni. Istighfar penyebab rezeki murah. Istighfar Allah bagi tanah bagi rezeki hujan lebat, bagi apa lagi anak kalau tak ada anak, kalau ada anak sikit bagi banyak kan. Kemudian macam-macam lagi. Istighfar ni penarik rezeki kita dan apa dosa kita. Gunakan istighfar tuan. Dan bertaubat tuan. Kalau kita banyakkan taubat tuan, kita clear. Nak meninggal sekali lagi pun boleh tuan. Kalau kita kata lepas insya lagi meninggal pun tak apa sebab lapang habis dah. Harta clear dah, apa tu hutang clear dah, ibadah kita pun alhamdulillah insya-Allah clear, anak isteri pun dah tinggal berkalan ke depa sebagainya. Kalau kita buat apa tu tuan, insya-Allah. Tapi kita lah ni duk rasa macam lambat lagi dan lagi. Apa tu yang berlaku. Kerana setiap orang yang meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh. Dah mati habis tuan. Ya sudah berada di tahap pembalasan amal. Mati saja duk tunggu amalan kita nak kira tuan. Duk pada apa? Duk alam barzakh pula. Duk situ tuan dulu. Pada masyarakat nanti, dia kira hitung kita. Sebesar zarah ke, sekecil zarah pun. Bukan lagi kesempatan untuk menambah amal. Habis tuan. Kerana itu, orang yang terbunuh di dunia, nanti di akhirat akan berkata kepada Allah, sambil membawa pembunuhnya, wahai Tuhanku, dialah orang yang memutuskan puasa dan solatku. So tuan-tuan, bila kita bunuh orang yang bunuh tadi, tak apa, dia mati dah. Tapi dia akan declare, ya Allah, dia ni bunuh aku dulu ni. Kalau ikut umur aku ni, ada lagi 20 tahun lagi. Dia bunuh aku tak boleh taubat, aku tak boleh tambah ibadah, aku tak boleh solat hari-hari, aku tak boleh tambah sedekah apa semua. Dia declare kita kan. Sebenarnya bahaya kan. Bunuh mungkin tak perhati kat dia. Selesai hari tu je kan. Rupanya akhirat nanti banyak cerita. Okey, bunuh satu benda. Satu kedua pula, dia claim pula mana pahala dia boleh hidup sepatutnya berapa masa kan. Sebab tuan-tuan, dialah pemutus puasa dan solat aku. Nampak takut-takut kan. Orang dia elok pergi kacau dia tuan. Sebab tuan pick up panjang tu nak buat jahat ni. Okey, tu kita pergi tuan. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan tuan-tuan di mata terbeliak? Aksiden tengah jalan. Tuan-tuan bonting-bonting tengah aksiden terkejut depan mata. Nombor satu terbeliak. Nombor dua terbeliak orang pakai sesi. Terbeliak juga. Habis mana pun tak ada pusat, hilang apa. Terbeliak juga. Tuan-tuan, yang terbeliak masa nak mati ni apa? Yang terbeliak masa nak mati, dia nampak apa yang dia akan jumpa. Dia tengok apa yang dia akan jumpa dalam kubur, apa yang dia akan jumpa dalam neraka. Dia tengok apa yang dia pernah buat dalam dunia. Allah tunjukkan masa dia nak mati. Apa yang kita pernah buat dalam dunia ni, sekarang ni apa pernah kita buat? Masing-masing tahu apa yang pernah kita buat. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya tahu apa yang saya buat. Tuan-tuan pakai baju Melayu, pakai kain melekat, tuan-tuan tahu sejarah silam tuan-tuan. Apa-apa di belakang, semua pakai kain telekung. Apa-apa tahu apa sejarah silam apa-apa. Sebelum mati, Allah tunjukkan balik. Mata terbeliak, nama mulut, dada merobak. Dalam hati kata, yang ni tunjuk, yang ni pun tunjuk. Doa, dada dikencang, mumbang takut. Nak minta aku dah tak sempat, nak bercakap dah tak boleh, dah dalam ambang sakaratul maut. Yang ni lah maksud Nabi. Siapa yang mati macam itu, Allah takkan jumpa dia, Allah benci jumpa dia. Sebab dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni kadang tak bersedia. Husnul baik, mati pengakhiran yang baik. Khatimah ni yang akhir kali, khatam Quran, perhabis khatam, ulang balik. Khatimah ni penutup yang baik. Habis saja kita mesti kena beriman, ibadah kita cukup. Jadi kalau su'ul ni tak bersedia, taubat tak buat, ibadah tak clear, pahala tak banyak, dosa tak minta ampun, jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Tuan-tuan, kita kena tengok balik tuan. Jadi kena main sampai masa ni habis dah tuan. Sebelum main masa ni lah kita kena kena bersedia segera dengan ibadah kita. Okey, dari yang seterusnya, hadis Tabrani, seseorang yang terbunuh akan duduk di tengah jalan.
Siapa yang mati nanti akan duduk di tengah jalan. Jika lalu sang pembunuh, lalu orang pembunuh tuan, ia akan memegangnya dan berkata di hadapan Allah, wahai Tuhanku, orang ini yang telah memutuskan puasa dan solatku. Maka kemudian diazablah orang yang membunuh tadi, si pembunuh dan orang yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Hadis Tabrani. Nampak tuan? Kalau kita bunuh orang tuan, akhirat nanti lalu saja orang yang bunuh kita, ya Allah, dia inilah yang bunuh aku ni, dia inilah yang memutuskan puasa aku, solat aku. Kalau ikut aku nak puasa lagi, aku nak semayang lagi, aku nak beribadah lagi, tapi kerana dia lah yang putuskan ibadah aku. Kalau ada pekerja dia pula, si pembunuh ada tukang bunuh, dia ni ketua sebenarnya, satu orang kuih tuan dikira tuan. Nampak tu? Sebab apa? Pembunuh dan orang yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Itu tuan satu bakui kena tuan. Kena berhati-hati. Mungkin dunia selamat, bunuh orang banyak orang pun, hakim lawyer clear, pegang bela sebenarnya kemas, lepas. Tapi akhirat kacau tuan. Jadi kena berhati-hati. Hadis Tabrani tuan. Okey, terputus amalan kita ni kecuali 3 hal. Kita mati saja habis semua amalan kecuali 3 benda. Apa dia tuan-tuan? Iza matal insana inqata'at amaluhu ila min salasah. Jika seseorang meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 benda. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini yang penting, 3 benda. Kita bagi sedekah kemarin, hari ni bagi masuk tadi, balik sedari buh tabung lagi, hari Jumaat dia bagi lagi, infak, ada orang minta derma bagi lagi, buat sekolah ke, buat sebagainya madrasah, tahfiz ke apa ke. Kita baca Hindu saja, maknanya sedekah ni luas. Buat hemodialisis kangak tu, bagi infak, misi-misi yang orang duk main dialisis sebagainya. Macam-macam. Parking kereta kita perbesar lagi, kita beli tanah untuk buat macam-macam benda lah untuk orang Islam kita ni. Berjalan tuan. Kita mati nanti, pahala masuk. Lagi orang guna, lagi tu kita dapat tuan. Sedekah apa tu, tanah, buat jalan. Orang lalu, hari-hari lalu dapat pahala tuan. Buat jalan apa, sungai ke, buat bandar air lalu ke apa ke. Lagi air orang guna tuan, 10 tahun, 20 tahun. Kita mati tahun 2020, orang guna lagi 20, 30, 20, 40 contohnya. Dapat pahala hasab akhirat. Ini kita nak tuan. Jadi apa lagi? Ilmu yang manfaat. Ilmu ni luas. Tak jadi ustaz pun tak apa, cikgu pun tak apa. Kita ajak orang ni buat bendang, abang kata baju apa bagus ke, macam mana nak tengalau padi ni, harum manis racun macam mana apa ke, macam-macam lah. Nak carikan macam mana cara dia repair kereta, repair motor ke, tip-tip ke apa yang bermanfaat, dapat pahala tuan. Jadi kita kena tuan. Jadi ilmu ni kita abang orang amal-amal kita boleh. Ataupun anak soleh yang mendoakannya. Jadi ilmu yang apa, anak yang soleh ni hasil kita, anak kita mengaji apa sebagainya, dia buat baik tuan, kita boleh pahala tuan. Hadis Tirmizi. Okey, tajuk kita ni tuan-tuan, bab jenazah, larangan mengharapkan kematian. Harap macam mana yang Nabi larang ni? Pertama tuan-tuan, dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu menginginkan mati. Antara kita ni jangan kita nak ingin mati kerana kesusahan yang menimpanya. Bila mai ujian, macam-macam ujian, baik aku mati. Nampak tuan? Mai yang tu baik aku mati, sikit ujian mati. Ni yang Nabi larang tuan. Bila ia benar-benar menginginkannya, kalau betul nak kematian tadi, apa dia berdoa? Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan ini lebih baik bagiku, dan wafatkan aku dan matikanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Itu tak apa kan? Sakit lama ni, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebagainya kan? Apa kita boleh doa? Minta ya Allah bagi sihat, bagi ni, buanglah dosa-dosa aku sebagainya, kafarah sebagainya. Dan kalau nak doa juga nak mati macam mana? Ni doa dia. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Doa aku tu tak apa dah. Kita tak tahu kalau hidup lebih baik, alhamdulillah. Kalau mati tu lebih baik, kita minta Allah bagi mati. Itu tak apa. Sebab apa? Kita tak tahu. Mungkin Allah bagi lama itu, Allah nak buang dosa kita. Akhirat nanti kan, ruginya aku kalau aku sakit lagi lama lagi tak apa. Sebab apa? Allah buang dosa. Tapi ini masalah ni, bila main ujian, doktor bagi ubat tak kena ni. Marah doktor pula. Ini macam-macam lah. Dia salah semua orang tuan. Sepatutnya tuan, alhamdulillah, Allah sayang aku ni, aku sakit ni, terima seadanya tuan. Sebab apa? Allah nak buang dosa kita, Allah nak angkat derajat kita. Itu kelebihannya sebenarnya. Tapi kita dah nampak keburukan. Awak aku yang kena, orang lain tu
aku duduk jogging hari-hari, duduk senaman, boleh juga sakit. Yang mereka tu makan macam-macam, tak sakit pula. Kita lawan pula, kita beban kan. Jangan kan, bila buat lagu tu dosa boleh kan. Muttafaqun alaih. Okey. Lain-lain mengharapkan kematian terhadap kesempitan hidup. Macam mana kan? Seorang Muslim tidaklah boleh mengharapkan kematian kerana kesempitan hidup di dunia yang dialami ini. Main ujian, awaklah aku beranak-beranak ni tak berapa ada duit, anak orang lain ni ada duit juga, kaya sebenarnya, aku ni keluarga tak kaya sebenarnya. Nampak? Dia belah beban kan. Jangan kan. Sebab apa? Semua tu ujian. Kaya diuji cara kaya, miskin cara miskin, sakit cara sakit, sihat cara sihat. Semua tu ada ujian masing-masing. Tapi kita yang lalu ini kena tengok balik, kena sabar. Kerana bagi seorang mukmin, semakin panjang usianya, semakin bertambah kebaikan baginya. Kalau kita beriman, lagi panjang, lagi banyak pahala kita boleh. Sebab tu umur yang berkat ni, kalau panjang tuan, lebih baik lagi. Tapi tengok balik keberkatan tu. Kalau umur panjang, pahala pun tak ada, duk melara lagi, duk melahu lagi, kacau lah. Baik kita umur yang Allah bagi dekat mana pun tak apa. Bagi dia sempurna, bagi dia keberkatan umur kita. Pendek ke panjang ke, itu hak Allah. Tapi berkat umur kita tu isi dengan sebaiknya. Pahala cukup, ibadah cukup sebagainya, itu yang kita nak dan. Kerana bagi seorang mukmin, semakin panjang usianya, semakin bertambah kebaikan baginya. Kalaupun ia tergelincir pada dosa, bertambahlah usianya adalah untuk sempat dia bertaubat. Aku ni Allah bagi aku umur panjang. Kalau aku umur 40 meninggal dah. Aku lah umur 70 ni ada lagi ni. Tak apa, umur 80 best aku pun tak ada habis semua dah. Aku dah ada lagi. Pasal apa? Tanya balik tuan. Kalau lebih panjang sebab kalau kita beriman, kita tahu ni tambah masa ni untuk aku bertaubat lagi, tambah lagi ibadah aku yang mana aku tak clear, tak cukup. Itu cerita dia. Ni tak kemas. Aku tua ni, main umur 90 ni apa? Ni suplemen ni. Ni makjun salasa. Ni kopi larat, kopi apa ke? Melarat tak melarat, semua ada. Kacau kan? Sihat tu Allah bagi. Dia nak minum kopi ke apa ke, vitamin ke apa, terpulang lah masing-masing. Itu suplemen. Dia nak kata, tengok balik sebab apa Allah beri panjang tu. Mesti ada sebab kan? Untuk kita bersedia untuk kembali kepada Allah. Itu yang betul. Dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Boleh jadi ia adalah orang yang baik. Kok dia baik kan, dia harap kematian. Dia pendek masa ibadah dia. Sehingga kan boleh diharapkan bertambah kebaikannya. Kalau ia orang yang tidak baik, mungkin dia mengharapkan redha Allah dengan bertaubat. Hadis Bukhari kan. Cerita dia, kita kena bersedia. Panjang pendek umur ke, itu hak Allah. Jadi kita doa tuan, kita belajar dah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta selamat dunia kita, minta selamat akhirat, kita minta jauh api neraka. Itu doa yang terbaik, doa yang bagi ibu segala ibu doa kan. Hadis Bukhari. Tidaklah menambah usia seorang mukmin kecuali kebaikan. Lagi tambah orang Islam kita, umur kita ni tujuan apa? Untuk tambah lagi kebaikan kita, pahala kita. Kan? Kok ada salah silap kita, boleh perbetul balik. Itu jawapannya. Hadis Muslim. Kita tengok ni kan. Okey, mengharapkan kematian terhadap sakit yang amat sangat. Kok kita main satu masa sakit, main ni sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun sebagainya, sakit amat sangat. Apa tuan-tuan? Nabi ajak kita. Seharusnya seseorang yang ditimpa musibah bersikap sabar kerana Allah akan mengharapkan pahala yang berlipat daripada Allah. Jadi apa? Kalau kita sakit tuan, sabar tuan. Bila sabar ni, Allah akan hapus dosa kita. Allah akan angkat darjat kita. Jika seseorang tidak kuat dengan penderitaan yang dialami, seperti misalnya sakit yang amat sangat, Nabi memperbolehkan untuk berdoa dengan ucapan, kut sakit lama tak tahan kan, menderita lama dah 5 tahun, 10 tahun sebagainya ni. Apa Nabi ajar? Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Doa tadi lah. Kita minta doa, ya Allah, bagilah panjang umur aku ni. Kalau umur aku ni apa? Kalau panjang umur aku ni lebih baik bagi aku. Kalau apa? Meninggalkan aku, wafatkan aku. Sekiranya kalau wafat itu lebih baik bagi aku. Tengok mana yang sesuai tuan. Jadi itu cara dia tuan. Dari Anas radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu menginginkan mati. Ini tajuk kita hari ini. Kerana kesusahan yang menimpanya, bila main ujian saja, apa Nabi ajar? Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
Sama lah kita doa pun, kalau kita ada ayah ke, ada mak ke, ada tok wan ke, pukul dah jaga sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ni duk nazak ni. Macam mana doa tuan? Ya Allah Tuhanku, kalau hidup tu baik untuknya, panjangkanlah umurnya, macam tu. Kalau ya Allah, kalau apa tu mati tu baik baginya, maka wafatkanlah ia. Itu boleh. Tu dia kata, ya Allah, ambillah cepat sikit, tak nak jagalah ni. Tu kacau tuan. Lalu tu dia lain pula, kita tak mau terima takdir pula. Kita rasa beban bagi kita. Jangan tuan. Sebab apa? Dia ada cara dia. Kalau betul ni kesian tengok dah menderita, dia sakit pun teruk koma ke apa ke, tu cara dia kita berdoa tuan. Kalau kita sendiri kita doa lagu ni. Kalau itu ayah kita ke mak kita orang lain ke, kita doa macam ni juga, tapi berarti macam ni tuan. Ni cara dia. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Dan Nabi larang pula larangan kematian dengan bunuh diri. Siapa yang bunuh diri tuan, lagi kacau tuan. Bila main ujian nak bunuh diri, apa Nabi sebut? Tidak boleh jika mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri, kerana hal itu adalah dosa besar. Seseorang yang bunuh diri akan diazab di akhirat dengan cara dan alat yang digunakan dalam bunuh diri di dunia. Tuan, cerita tuan. Kalau kita bunuh diri kat dunia, cara yang kita bunuh diri itu akan diulang-ulang akhirat. Apa dalil tuan? Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Dia pergi atas bangunan tinggi, tekan lift, naik berapa? 10 tingkat. Dua atas, bunuh, terjun. Apa jadi? Mati dia. Akhirat nanti jadi yang sama. Dia akan naik tempat tinggi, terjun, berkecai habis badan, satu balik, naik pula, terjun, ulang. Kalau kat dunia dia ambil pistol tembak, macam tu lalat tu guna, tembak, mati berkecai semua elok balik, tembak pula. Lemah kau, terjun pergi lemah kau, macam tu lah, duduk tempat tinggi, terjun dalam tempat apa tu, ke tasik ke, lemah. Lagu tu dah berulang, lemah. Kau bayangkan tuan, bunuh diri, terbakar ke apa ke, semua tu akan diulang balik seperti mana yang dia buat dekat dunia ni. Nauzubillah tuan. Tuan, yang kita duk buat lagu tu tuan. Ni bangsa asing, kaum lain yang tak beragama, depa ikut suka depa lah. Dan depa pun bukan Islam tuan. Kita tahu ni, hindarkanlah. Janganlah membunuh diri kalian, kerana sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Jangan bunuh diri tuan. Allah sayang kita. Sebab kita nak bunuh diri tuan. Tuan. Sebab apa kita belajar balik? Duri ke apa ke kena kat tangan kita, jari kita ke, tak lain tak bukan Allah faham dosa kita. Bahkan akhirat nanti kita balik kepada Allah. Ya Allah, mana dosa banyak dulu ni, aku tahu lah ya Allah, aku muda dulu ni macam-macam kan, aku buat macam-macam dulu ni, buah nakal sebagainya. Tapi akhirat nak balik pahala ibadah pun tak tahu mana. Lupa dah, engkau dulu ni umur 50-60, diuji sakit 10 tahun 20 tahun, kau sabar. Terima ujian tu. Apa jadi? Allah buang dosa. Satu, dosa hilang. Kedua, Allah angkat darjat. Beza tuan. Bagi kita terkejut nanti. Mana pahala banyak ni. Dengan kesabaran kita tadi, Allah buang dosa. Dengan kesabaran kita tadi, Allah angkat darjat. Darjat itu penting tuan. Darjat ni apa dia? Masuk syurga, tapi darjat itu berbeza-beza. Pahala untuk masuk syurga, tapi bila masuk syurga pula darjat tak sama tuan. Syurga yang sama, ada dia kata kita boleh lihat ni, orang di atas kita, di bawah kita, boleh di syurga nanti. Syurga ni bertingkat-tingkat, berarah-arah. Rumah flat yang sama, rumah kondominium yang sama, bawah bayar 5,000, sewa atas bayar 8,000, atas lagi 10,000 sebulan. Nikmat atas beza tuan. Ada macam-macam lah. Dia buhnya apa tu, air panas sebagainya, mandi betul kolam pula, dia buh macam-macam bilik, betul dia ada macam-macam lah. Contoh tu dunia kita, penthouse pun bilik sampai 10 bilik kan, atas tu ni penthouse. Tapi akhirat tuan beza, pahala dia berlipat kali ganda. Itu punya apa tu, dia punya darjat tuan, beza. Sebab tu kita nak darjat ni. Cuma kita Allah ya Allah ustaz, masuk syurga pun seronok dah ustaz. Lalu mungkin seronok masuk syurga, tapi akhirat nanti, kalau aku pula sikit ya, mewah ke masjid, duduk sah depan kan, aku pula beribadah ni, aku pula baca Quran lagi, tak manalah berhenti, tentu Allah akan angkat kita. Allah kata akhirat nanti baca di dunia macam mana kau baca satu khatam, ulang lah, tak mana berhenti kan. Tentulah kita berada kan. Itu bagi orang yang yang baca Quran, hafal Quran. Yang bagi kita ibadah lain pun sama tadi. Sabar, Allah angkat darjat berbeza. Dengan sabar ni pahala dia berlipat kali ganda. Semayang Allah abang 27 pahala. Ziarah mati 1 qiraat, 2 qiraat. Sebab buat yang tu dapat yang tu. Tapi bab sabar Allah tak abang pahala sabar ni. Sebab setiap sabar ni
berbeza-beza antara kita. Jadi kita gunalah tuan, kita tengok boleh. Okay, spirit tuan. Tanaman merupakan sedekah. Macam mana sedekah tuan? Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman yang dimakan bahagiannya oleh manusia, haiwan melata atau burung kecuali akan menjadi sedekah baginya sehingga hari kiamat. Rupanya kita ni tanam pokok mempelam, pokok apa betik, pokok apa. Kalau kita tak boleh makan tuan, tak ada rezeki dah kita ni. Tak tuan. Rupanya kalau binatang makan tuan, dikira juga tuan sedekah tuan. Binatang melata, burung ke apa saja yang makan tumbuhan kita tu dapat pahala tuan. Ni duk marah tuan. Oh, habis dah buah harum manis aku ni. Buah rian ni dekat mana? Dekat apa kebun Bukit Manik ke apa Bukit Menyatu Batu Pahat ke contohnya. Duk marah ke Jepun ke macam-macam. Taklah tu kerja dia. Kan kalau kita nak ni kita gunalah cara-cara lain. Tapi nampak kata kalau binatang makan makanan kita pun dapat pahala kan. Ni dok. Dia marah pula dan sebagainya. Kita bayangkan kita dalam pokok kita di rumah tu ada buah betik ke sebagainya, pokok apa saja tuan. Kok kita tak boleh makan hari ni, kita mati, pokok tu tak ada tuan. Cuci cik tuan, dapat pahala. Sebab tanah pokok-pokok apa pun yang manfaat lah. Tanah pokok lalang tak guna kan. Ada tanah selong mana? Tu pokok lalang tak jadilah tu kan. Buahlah pokok apa pun. Kalau kita tak boleh makan tuan, nanti selepas kita ada orang ambil manfaat. Orang lain ke sebagainya. Burung tuan, binatang melata pun sebagainya, cacing pun dapat pahala dan sebagainya. Kita tak tahu tuan. Jadi hadis sahih Muslim tuan. Sebab apa dia kata di sini, tidaklah seorang Muslim menanam sesuatu tanaman yang dimakan bahagiannya oleh kita lah manusia, haiwan melata ataupun burung kecuali akan menjadi sedekah baginya sehingga hari kiamat. Bayangkan tuan. Nampak kata tuan, pahala tu berlipat-lipat kali ganda. Okey, pahala mengalir setelah meninggal dunia. Macam mana pahala ni mengalir kita meninggal tuan? 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah matinya pada saat itu berada dalam kubur. Apa dia tuan-tuan? Pertama, mengajar ilmu, kita ajar orang. Kedua, mendalamkan sungai. Sungai yang cetek kita berdalam, ambil manfaat orang. Tu boh sangat ni, sungai tu longkang tak clear apa sebagainya, kita clear berdalam tuan. Menggali perigi, buat pergi telaga, orang ambil manfaat, kita pun ambil manfaat, orang boleh guna, dapat pahala berterusan. Menanam kurma, pokok kurma di Arab lah, kita di Malaysia pokok apa pun sama lah fungsi dia. Membangunkan masjid, buat masjid, orang duk main semayang, beribadah sebagainya, lagi orang duk main semayang, lagi tu dapat pahala. Kipas rosak kata, tak apa main saya ganti, dia pakai duit masjid, pakai duit saya, lagi orang buka kipas tu kan 10 tahun 20 tahun dapat pahala kita. Contohlah kalau kita tahu tuan, puluh ni apa masjid ni nak? Tanya Tok Imam, tanya pengurusi, tanya apa? Nak apa Tok Imam? Nak apa Tok pengurusi? Habaq mai. Kalau kita tahu, ni 4 lega lah. Aku bagi dah tu, RM1 2, pandai-pandai depa lah. Boleh bagi tu, pakai dah. Tapi kalau kita nak berterusan, benda apa yang manfaat ni? Mudah terusan. Pangkat masjid ke apa ke, lampu ke apa, lagi orang guna, lagi tu dapat tuan. Atau meninggalkan anak, dia akan beristighfar untuknya setelah matinya. Jadi semua ni tuan-tuan, benda yang dapat pahala untuk kita. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, membangunkan rumah untuk Ibnu Sabil, orang yang musafir, orang yang berjalan, apa saja kebaikan tu buatlah tuan. Benda tu akan dapat saham kita balik tuan, saham akhirat. Jadi kalau kita tahu tuan, kita akan fastabiqul khairat, perlu buat kebaikan. Tak mana saja kebaikan, pantang sebut, kita buat dulu. Jangan sampai orang lu tanya banyak kali pula, kita offer tuan. Jadi tuan-tuan lah, ada duit, buat cara duit. Saya ni duit tak ada, bagi tenaga, apa mesti nak ni, nak chat ke, nak buat apa ke, nak buat apa benda ke, apa tenaga kerja kita bagi. Kalau habis saya ni tenaga pun tak ada, duit pun tak ada, buah fikiran, idea sebenarnya pun boleh tuan. Jadi saya tak ada, ambil bab masing-masing main peranan, sonok kita tuan, sama hidayah tuan. Dan Allah alam, saya rasa dekat untuk ini tuan nak tanya apa untuk tajuk ini, InsyaAllah minggu depan tuan kita akan masuk tajuk baru. Ni tuan, haram hukumnya mencela demam panas. Anak saya ni demam 2 minggu dah. Contoh, isi saya demam, saya pun sama juga batuk-batuk ni. Macam mana tuan? Apa cerita dia tentang demam panas ni? Itu tajuk minggu depan tuan. Ada tuan tanya tuan untuk ini, masuk batu lah. Lagi 1 minit, 30 saat tuan. Ada tuan tanya apa tuan? Kalau tak apa, saya mau diterak ni lah, insyaAllah. Cerita dia tentang kematian ni. Kita ada banyak ni tuan, tajuk kematian ni ada banyak. Ini untuk tajuk pertama, minggu depan tajuk waktu demam, mencela demam panas. Ada lagi dalam 4, 5, 6 tajuk tentang kematian ni. Tak apa, saya mau dekat ni tuan, insyaAllah. Apa nak?
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.